Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita merakamkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang berbahagia ini dapat sekali lagi kita bertemu dalam kuliah online. Saya doakan kepada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah serta hidayah dan taufik dia, agar kita dapat melaksanakan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan kepada sahabat-sahabat kita, tuan-tuan, adik-beradik tuan-tuan, dan juga seluruh umat Islam, khususnya di Malaysia, siapa-siapa yang terkena COVID-19 ataupun penyakit yang lain, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada mereka semua, termasuklah diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hindarkan kita daripada penyakit yang berbahaya ni, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni saya bercadang untuk membincangkan satu tajuk yang dekat dengan kita ni. Kita hidup dalam masyarakat kan, kita hidup berjiran, kita hidup tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah di kelalang keliling kelalang kita ni, ada benda-benda yang kita tak tahu nak datang kepada kita ni. Jadi pada malam ni saya menggunakan kitab Matla'ul Badrin, ya. Jadi muka surat yang ke-198. Kita nak bincangkan pada malam ni tuan-tuan, Kitabus Siyal wa ma tatlafahul bahaim. Kita nak bicarakan kitab, dia kata, pada menyatakan hukum siyal, yakni menyengaja seseorang akan seseorang. Tu. Apa tuan-tuan menyengaja seseorang tu bahasa kitab, ya? Iaitulah dia nak ceritakan bagaimana kalau ada orang serang kita. Ya, ada orang serang kita tadi tu. Ataupun dia kata barang yang dibinasakan oleh binatang. Pertama dia nak bicarakan tentang macam mana kalau ada orang datang rumah kita, atau kita nak pergi kerja ada orang serang kita kan. Macam mana, apa yang tindakan yang perlu kita buat. Dia bicara dalam kitab tuan-tuan yang rahmati Allah. Tapi kadang-kadang kita tak mengaji kan. Tu ruginya kalau kita tak mengaji ni. Jadi tuan-tuan ni, dalam agama kita ni semua ada dibincangkan. Jadi ulama dah cerita bab ni, ulama dah buat dalam kitab kan. Kita mengaji je, insya-Allah kita akan tahu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya. Tu siapa tak mengaji tu rugilah, ya. Dalam agama kita ni lengkap tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi dia kata macam mana kalau orang serang kita, apa ya tindakan yang boleh kita buat. Dan setelah kita buat tindakan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apakah natijah dia berlaku pada orang yang kita serang tu. Kalau dia datang serang kita, tiba-tiba kita tumbuk dia kan, patah tangan dia, ataupun kita pukul dia, ataupun terbunuh dia. Ataupun yang datang tadi tu yang serang kita tu binatang. Kan. Orang jiran kita punya jiran kita punya anjing serang kita, kita pukul anjing tu, mati anjing dia, ataupun patah kaki dia. Jadi tiba-tiba dia bawa mahkamah, kita kena saman, boleh tak? Macam mana? Ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, bermula orang yang dikosatkan dia oleh yang menyengaja. Jadi orang yang diserang tu, sama ada orang yang kena serang tu sama ada dia Islam ataupun kafir. Orang yang kena serang tu sama dia ada Islam atau kafir, ataupun berakal, sama ada orang berakal atau orang gila, baligh ataupun kanak-kanak. Jadi yang kena serang tu sama ada orang Islam atau orang kafir. Jiran kita kena serang kan, dia tak Islam, dia kena serang. Apa tindakan kita kena buat? Ataupun orang yang kena serang tu kanak-kanak, ataupun
orang yang bala, ataupun orang gila, ataupun orang yang tak gila. Macam mana? Apa tindakan kita, tuan-tuan yang rahmatin? Sama ada kaum kerabatnya, ataupun ajnabi. Sama ada orang yang kena serang tu ahli keluarga kita, ataupun orang asing, bukan ahli keluarga kita, kita tak kenal dia pun. Macam mana? Apa tindakan kita, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Ataupun binatang menyengaja yang tersebut itu, ataupun binatang ataupun binatang menyengaja tersebut itu dengan menyakiti. Jadi ya, yang serang ataupun yang serang tadi tu, yang kena serang tu, dia kata ataupun yang menyerang tu binatang. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Dengan tujuan dia menyerang kita tadi, dengan tujuan menyakiti akan dia pada dirinya. Dia serang tujuan nak sakitkan diri kita. Dia serang nak menyakitkan diri kita, seperti dia kata, seperti membunuh atau memotong anggota atau membatalkan manfaat anggota. Jadi tujuan orang serang kita ni banyaklah tujuan kan. Dia serang kita tadi, tujuan dia pertama, katalah dia serang tu sebab nak bunuh kita. Serang tadi bawa senjata, bawa parang, bawa tukul gergaji ke, ataupun dia bawa pistol kan. Serang kita sebab nak bunuh, ataupun dia kata nak potong anggota. Hari ni banyak kes berlaku kan. Dia serang pakai parang, potong dengan parang, tangan putus, ada yang putus tangan, putus telinga, putus kaki. Kalau kita tengok dekat ICU tu kan, ya Allah, ngeri tengok. Tapi dah kerja doktor ni, dia tak kisah, dia jahit je, hidup-hidup dia jahit. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang serang kita tu, dia nak potong anggota, ataupun dia kata nak membatalkan manfaat anggota. Saja kan, dia serang kita, dia pijak patah pinggang, lumpuh kita, ataupun ditikam kita buta mata, atau potong telinga habis tak boleh dengar dah. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Ataupun ditumbuk kita, patah gigi habis, tak boleh dah nak ngunyah tebu, tak boleh dah nak makan sup pun dah tak boleh. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Jadi apa kita nak buat? Apa berlaku, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataupun dia kata, ataupun orang yang menyerang tadi tu nak menghilangkan manfaat pada harta, ataupun orang yang serang rumah kita tadi tu, dia nak serang tadi tu, nak membinasakan harta kita. Hari ni ada orang datang ke rumah, dia pergi simbah cat dekat kereta kita, habis BMW baru beli lagi, Alphard kita, Wellfire kita kan, Mercedes kita ke, motor besar kita, habis disimbahnya, simbah dengan asid, habis binasa. Baling bom petrol, habis terbakar kereta. Dia tadi serang tadi dengan tujuan nak membinasakan harta. Ataupun maka dia kata, jika sedikit sekalipun harta tadi tu, ihtisasnya seperti kulit bangkai. Nak cerita kalau dia datang serang tadi tu nak binasakan harta, sikit harta pun. Contoh sikit tu dia kata seperti kulit bangkai. Kulit bangkai yang disamak lah ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita pergi saya mengaji dulu kan, kawan-kawan belah-belah Thailand sana tu, demo ni suka cari apa? Ulas sawo kan. Dia potong ulas sawo tu, kopak kulit, dia pergi samak, buang dia punya lemak-lemak tu, dia buang lemak-lemak, dia jemur kan. Satu kaki tu harga dia RM10. Sekaki dululah harga dia RM10. Maka dia kata sekiranya dia kata harta tu walau sikit sekalipun harta tu, dalam kitab lain dia sebut tak silapnya 4 dirham ni, harga 4 harta tu seharga 4 dirham sekalipun, sikit je. Dia nak tujuan tadi serang kita nak binasakan harta yang sedikit sekalipun. Tu. Kan? Ataupun dia kata orang yang datang menyerang tu dengan tujuan untuk membinasakan harimnya, dia nak buat jahat pada orang mahram kita. Siapa mahram kita ni? Atuk kita, nenek kita, mak kita, bapak kita, abang kita, adik kita, kakak kita, kan? Mak saudara kita, tu semua harim lah. Jadi orang yang menyerang tadi tu, dia tak serang kita, tujuan dia serang makcik kita,
Kita pun tak tahu apa tujuan dia kan. Mungkin dia nak mengorat makcik kita tak dapat. Kan? Jadi dia tujuan tu serang, nak binasakan dia. Ataupun dia nak buat naya lah kan. Ataupun dia serang tadi tu kepada isterinya. Tu kalau isteri kita lagi lah. Kan? Dia serang tadi tujuan nak binasakan, nak buat laku kepada isteri kita. Ataupun sahaya perempuannya. Ataupun anaknya anak kita. Ya. Ataupun kaum kerabat kita. Serang-serang dengan wati. Tu. Dia serang tadi tu dengan tujuan nak merogol. Kan. Nak merogol. Ni banyak berlaku. Kan. Dia serang anak kita ke, isteri kita ke, ataupun kaum kerabat kita, makcik kita, kakak-kakak kita ke. Dia serang tadi dengan tujuan nak merogol. Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa tindakan yang kita kena buat? Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Banyak kes berlaku kan. Yang kita tengok kes jenayah bila dia ceroboh rumah. Bukan apa ceroboh rumah. Ceroboh rumah saja nak rogol tuan rumah tu. Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Ada yang rogol bunuh sekali. Itu lagi dahsyat, dah rogol dia bunuh pula. Ni tuan-tuan yang rahmati Allah. Ni tak. Kalau dia saja ceroboh, dia serang tadi rumah tadi tu dengan sebab masuk ceroboh lah. Dengan sebab dia tadi tu nak buat naya kepada ahli keluarga. Dengan nak rogol, ataupun mukaddimah zina, mukaddimah wati, seperti dia kata mengkucup ataupun berpeluk-peluk. Dia tak rogol, tapi dia nak cium je. Atau dia nak peluk-peluk je. Ni tuan-tuan yang rahmatullah. Maka berbunuh-bunuh ia kerana menolakkan daripada dirinya, atau daripada hartanya, atau daripada harimnya. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kita pun bila tengok tok kita tadi tu kena serang, anak kita kena serang, ataupun isteri kita kena serang tadi, maka kita pun serang dia balik, maka berlakulah pergelutan. Berlaku pergelutan dia. Berlaku pergelutan di antara kita dengan dia. Ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana nak menolakkan daripada dirinya atau harta dia atau harimnya. Kita serang balik tadi sebab nak menolakkan mudarat tadi pada orang-orang yang disebutkan tadi, tuan-tuan yang rahmati Allah. Dan membunuh akan yang menyenghaja itu. Tiba-tiba tuan-tuan yang rahmati Allah, kita serang tiba-tiba terbunuh orang yang menyerang tadi tu. Macam mana? Kita serang dia balik, belasah balik, terbunuh dia. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada wajib sesuatu atasnya. Atas orang yang menyerang balas tadi tu. Kita yang serang tadi tu. Tak ada wajib sesuatu atas kita. Kan? Dan daripada qisas dan diyat dan kafarah. Ya, tak ada kena bayar kifarah, denda pun tidak, tak kena qisas dan tak kena bayar diat. Kalau ahli keluarga orang yang menyerang tadi tu, ahli keluarga penjenayah tu kan, dia kata dengan kita, kau dah serang anak aku, kau dah bunuh anak aku, kau dah bunuh suami aku, dia kata. Aku nak minta ganti rugi. Tak ada. Ya. Kalau mati yang menyerang tu, maka dia kata dalam kitab, matinya hudirah, matinya sia-sia. Ya, tak boleh nak tuntut balas, tak boleh nak minta bayar ganti rugi, ataupun tak boleh nak minta kita kata bayar denda pun tidak, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tiada pula harga binatang. Kalau binatang yang serang kita, anjing jiran kita serang kita bunuh anjing tu, kan, maka tak kena ganti rugi. Anjing tu mati sia-sia, siapa suruh kau tak boleh dia, kan. Maka dia kata tiada berdosa atasnya sama ada. Tiada berdosa atasnya, tak dosa. Sama ada yang tersebut itu bagi menolakkan ia bagi orang lainnya. Sama ada kita buat tadi tu nak tolong orang lain. Kita tengok orang lain kena serang, kita tolong dia. Tiba-tiba mati orang yang menyerang tu dengan sebab kita. Maka dia kata tak kena apa-apa, dosa pun tidak, ganti rugi pun tidak, kan, tidak bersalah kita, dan bahkan orang tu mati sia-sia. Tapi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kena dengar sampai habis ya kuliah ni. Jangan ambil sampai sini je, sebab dia ada bincang lagi bab tu. Jangan terus-terus buat macam ni, tuan-tuan yang rahmati Allah. Dia ada step by step dia.
Dia ada step by step dia ya. Kita tak boleh kita kata terus-terus bunuh dia, tak boleh. Ada jalan cerita dia ya. Nanti dia akan sambung dekat bawah tu. Dia baru nak cerita mukadimah je ni. Maka dia kata, dan harus ditolakkan yang menyerang itu dengan ghalib zan akan menyengaja. Maka tiada disyaratkan harus menolakkan itu sudah memakan dengan yang menyengaja. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, kita kalau tengok ada, kita sangka kan, kadang kita dapat rasa dalam hati kita zon ni kuat sangkaan. Ayo dia ni datang nak ceroboh ni, dia ni datang nak serang ni, tengok bawa parang apa ni, kita punya zon sangkaan kita tu dia nak serang. Maka ketika tu pun kita dah kena tolong orang yang nak diserang tu. Kan, ghalib zan kita tu janganlah sampai dia kata menyengaja itu, jangan sampai berlaku pergelutan baru kita nak tolong. Sebelum tu pun kita dah boleh tolong dia dah. Kita jerit, oh ada orang nak serang kau tu. Ada orang nak pukul kau, kena kita tolong dia. Ni tuan-tuan, ini dah kadang-kadang kita tengok tuan-tuan yang rahmat, sedih kadang. Kita tengok ada orang kena pukul, dia minta tolong dengan kita, cabut lari pula dia. Telefonlah polis ke, panggillah, datanglah, pergilah tolong dia. Dengan cara macam mana pun kita kena tolong, tu dalam Islam. Maka dia kata dalam Islam ni harus kita tolong seseorang yang nak kena serang tu, ghalib zan kita sangka tengok ni orang jahat ni, kita kena tolong dah orang yang nak kena serang tu, selamatkan dia tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah ditolakkan yang menyengaja itu dengan yang ringan. Maka yang ringannya jika boleh seperti lari, kemudian menakuti akan dia. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah ya. Ni kita cerita tadi. Jadi dia kata, maka dia kata hendaklah ditolakkan yang menyerang. Jadi kalau ada orang serang kita, ni kita nak sebut tadilah kan. Kalau ada orang serang kita, maka dia kata hendaklah kita tolakkan yang menyerang itu dengan yang ringan. Ada orang nak serang kita, maka kita kata kalau boleh kita buat perkara jalan yang paling ringan dulu. Jangan kita nak bergaduh, jangan. Bergaduh ni, kita nak bergaduh bergelut ni benda yang berat. Jadi kalau dapat dia kata benda yang paling ringan dulu. Apa dia? Contoh dia kata jika boleh seperti lari. Kalau boleh lari dulu. Kan? Kalau boleh lari, kita kena lari dulu. Kalau boleh menyorok, kita nyorok dulu. Ya? Itu pertama tu. Kalau kita boleh menyorok, kita boleh lari, tiba-tiba kita serang dia juga. Tiba-tiba mati dia. Dia hukum tu dah berbeza dengan hukum tadi. Ni tuan-tuan yang rahmati Allah ya. Kalau kita boleh lari, sebut sekali lagi. Kalau kita boleh lari, kita lari dulu, ya. Kemudian menakuti akan dia. Yang kedua, kalau kita tak boleh lari, kita takutkan dia. Contoh kalau kita kata kita dah tak boleh lari kan. Tengok orang yang serang tadi tu, dia bawa kayu je. Kita tunjuk dengan dia parang. Mu sini. Aku nak parang sekali. Bukan kita nak buat betul pun. Kita saja nak takutkan dia je. Kalau boleh takutkan dulu. Ataupun kita call polis kan. Kita call polis. Tu. Ataupun kita jerit, tolong supaya dia takut. Pertama kalau boleh lari. Yang kedua kalau kita boleh takutkan dia, kita takutkan dia dulu. Jangan nak bergaduh lagi. Itu belum lagi. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata maka minta tolong. Kalau boleh minta tolong pula. Yang ketiga, kalau boleh minta tolong, kena minta tolong. Ya, ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Maka dipukul. Kemudian maka dipukul akan dia dengan tangan. Kemudian maka dipukul akan dia dengan tangan. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya. Kalau kita kata dah tak boleh nak minta tolong, malam kan, rumah kita pun jauh. Katalah kita pula seorang dekat situ. Dah tak boleh dah. Nak lari pun tak boleh. Nak takutkan dia pun dia tak takut. Dia besar pada kita lagi. Jadi kita kata kita nak minta tolong pun tak ada orang. Jadi ketika tu tuan-tuan yang rahmati Allah, boleh kita pukul dia. Ya, kita pukul dia dengan tangan. Mula-mula dengan tangan dulu. Tapi tengok keadaan lah tuan-tuan ya. Jangan cerita kalau dia pakai parang, kita pakai tangan, nanyalah. Mana jadinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati, maka dia kata dengan tangan. Maka dengan tongkat yang kecil.
Kalau tengok dengan tangan gayanya tak makan ni, dia ni tengok badan besar. Ataupun kita kata dia pakai kayu. Kita pun guna tongkat yang kecil, yang sesuai tengok keadaan dia kan. Kita pun pakai tongkat juga, dia pakai kayu, kita pun pakai kayu jugalah. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka dengan yang besar, kemudian kalau tongkat kecil pun tak jalan, kena pakai kayu besar lah, cota ke kan, kayu hoki ke. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena pakai kayu dengan kayu yang besar, dengan memotong. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita kata tak boleh nak pakai kayu kan, tak boleh, dia kuat, dia pun pakai parang, maka kita tuan-tuan yang dirahmati, dengan memotong akan dia, jangan bunuh lagi kan, bagi luka kaki dia ke dengan parang tu kan, pisau ke. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata dengan membunuh. Kemudian dengan membunuh. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik kes yang atas tadi tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya. Jadi kalau ada peluang untuk lari, kalau kita bunuh dia, maka di mahkamah kita kemungkinan boleh dicas. Yang kedua, kalau kita ada peluang untuk minta tolong, kita saja juga, kita kata kita nak juga bunuh dia, kita nak juga lawan dia, maka ketika tu kita boleh dicas juga tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kita boleh dicas juga di mahkamah. Jadi ikut step tuan-tuan ya. Tak boleh kita, kalau orang serang kita tu kita terus lawan dia, kita bunuh dia, tak boleh. Dia ada jalan dia ya dalam bab fiqh tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka dia kata bahkan jikalau sudah, maka bahkan jikalau sudah bercampur berbunuh, jikalau sudah bercampur berbunuh antara keduanya. Ni tadi bahkan jikalau sudah bercampur berbunuh antara keduanya. Jadi kalau dah tak boleh tuan-tuan yang rahmati Allah, kita tak boleh elak juga kan. Maka berlaku pergelutan, dia nak bunuh kita. Dia nak bunuh kita, berlaku pergelutan, dia nak bunuh kita. Maka dia kata jika berlakulah berbunuh tadi, pergelutan, sudah bercampurlah berbunuh-bunuhan antara keduanya, dan payahlah pekerjaan daripadanya hendak didhabitkan, gugurlah tertib tersebut. Ni baru balik ke atas tadi. Baru balik cerita yang atas tadi. Kalau dah berlaku pergelutan, maka kita kata kita tak dapat nak elak dah. Nak lari pun tak boleh, nak minta tolong pun tak boleh. Dia pun keluarkan pisau kan, nak bunuh kita. Berlaku pergelutan yang tak dapat nak kita nak ambil dah jalan nak lari tak boleh, jalan nak minta tolong pun tak boleh, jalan nak pakai tongkat kecil pun dah tak boleh. Maka dia kata jika berlakulah macam tu, payahlah hendak didhabitkan, nak diukur, gugurlah tertib yang tersebut. Maka tak ada dah. Tak ada dah tertib yang tersebut. Masa tu kalau berlaku pembunuhan, sama ada kita bunuh dia, maka ketika itulah matinya sia-sia dia. Dia mati sia-sia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ataupun ketika tu kita pukul dia, patah tangan dia, maka dia tak boleh nak tuntut apa dah, sebab dah berlaku pergelutan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan faedah tertib. Dan faedah tertib tersebut itu bahawa manakala menyalahi dan berpalinglah ia kepada suatu martabat serta dapat dipadakan dengan barang yang kurang daripadanya, wajib didhamannya. Tu dia kata. Maka dia kata faedahnya apa, kegunaan tertib tadi. Tertib apa? Tertib untuk kita selamatkan diri tu, sama ada kita lari atau minta tolong. Maka dia kata kalaulah ada, kerana dia kata tertib ni bila kita boleh buat perkara yang tersebut, maka dia kata wajiblah dhamannya, wajib ganti. Jadi kalau kita boleh lari, kita pergi juga bergaduh, saja kita pukul dia, patah tangan dia, maka ketika tu wajib kita ganti rugi. Ya, walaupun dia penyerayah. Itu dalam Islam ya. Jadi kita dalam Islam ni, walaupun orang yang serang kita tu, orang tu serang kita, kita kata dia salah, dia serang kita. Tak. Tengok dulu
Kalau kita ada can untuk lari, kita juga saja kita serang dia balik, bagi dia patah tangan dia, saja-saja nak datang rumah aku nak khianat ni, aku bagi dia sekali. Ketika tu wajib, dhamannya wajib, kita kena ganti rugi. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dipeliharakan tertib itu lain daripada zina. Tertib tersebut yang di atas tadi tu, kan, lari, minta tolong, pukul dengan kayu yang kecil itu, dia kata tertib tersebut tidak berlaku kepada orang yang nak melakukan penzinaan. Ni dengar molek-molek. Tertib tersebut tak berlaku kepada orang yang nak melakukan zina ataupun nak melakukan rogol tadi. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ya. Maka jika dilihat akan dia telah dimasukkan zakarnya pada perempuan yang ajnabiyah, maka harus baginya bahawa dimulakan dengan membunuh. Tu. Kalau kita tengok ada seorang lelaki tadi tu, dia serang, dia ceroboh, tiba-tiba kita tengok dia nak rogol seorang perempuan ni. Kan? Sama ada perempuan tu perempuan yang kita tak kenal dia minta tolong dengan kita, ataupun perempuan tu ahli keluarga kita sendiri. Maka dia kata ketika tu, maka dia kata wajiblah. Maka dia kata ketika tu bolehlah, maka harus baginya bahawa dimulakan dengan membunuh. Harus, ya, bukan wajib. Maka dia kata ketika tu boleh kita bunuh je dia. Tu dalam Islam. Bab zina ni bahaya. Yang atas tadi tu kalau dia ceroboh harta kita, kan? Ataupun kita kata dia ceroboh diri kita. Tapi yang ni dia kata dalam bab zina, kalau ada orang datang nak ceroboh, nak rogol, sama ada yang dia nak rogol tu orang yang kita kenal ataupun kita tak kenal, maka dia kata harus kita bunuh dia. Bukan wajib, harus. Ingat tu, harus ni maknanya boleh. Harus tu maknanya boleh. Bukan wajib. Jangan kita kata bunuh terus dah. Tu harus kita bunuh akan dia. Ni tuan-tuan yang rahmati Allah tu, ingat lagi, ya. Tuan guru saya pernah cerita dulu satu kisah. Dia kata seorang isteri ni dia berselingkuh, kan. Suami dia letak di rupa-rupa lelaki, suami dia tahu, kan. Dia letak dekat dalam bilik tu, letak pisau parang besar, kan. Tengah-tengah berselingkuh tu dia jatuhkan parang, terpenggal dua, mati dua-dua. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Jadi dalam kitab dia kata, maka dia kata kalau dalam bab zina harus dibunuh akan dia, akan orang yang nak melakukan pencerobohan tadi tu dengan niat dia nak berzina, dengan niat dia nak merogol, ya. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jika tertolak dengan yang kurang daripadanya sekalipun, walaupun dia kata dalam bab zina, walaupun harus kita bunuh orang yang nak merogol tadi tu, walaupun kita boleh buat dengan yang ringan daripada tu, kita pukul dia pun boleh, ataupun kita tangkap dia pun boleh. Maka dia kata ketika tu kita harus bunuh, walaupun boleh buat benda yang ringan daripada tu. Ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka harus baginya dan dan yang muktamadnya wajib tertib pada zina. Tu yang tak muktamad. Itu pendapat yang tak muktamad. Adapun yang muktamad, ya tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, tu ngaji tadi. Adapun yang muktamadnya, kaul yang muktamad yang kuat, pendapat ulama, ya. Yang kuatnya dia kata muktamadnya pada zina pun kena ada tertib. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah andai kata berlaku ada orang nak merogol, tiba-tiba dia kena pukul atau dia kena bunuh, tu kaul yang tak muktamad, kita boleh pukul ataupun boleh bunuh dia. Adapun dia kata pada yang muktamadnya, kaul yang muktamad yang kuatnya, dia kata maka pada zina pun ada tertib. Jadi kalau ada orang nak merogol kita ke, kan, ada orang nak merogol anak kita ke, isteri kita ke, pertama-tama orang yang nak kena rogol tu, kalau dia boleh lari, dia lari dulu. Yang keduanya, kalau dia boleh minta tolong, dia minta tolong dulu. Tapi kalau dah tiba-tiba dia bangun, orang tu dah tindih dia, kan, orang tu terus nak merogol dia, masa dia dah tak boleh nak buat apa dah, nak lari pun tak boleh, kunci bilik pula,
tambah pula yang merogol tu bawa pisau pula kan. Maka ketika tu kalau dia bunuh orang yang nak merogol tu, maka dibolehkan dia. Kalau dah tak boleh dah, nak lari pun dah tak boleh kan, nak minta tolong pun dah tak boleh. Dan orang tu pula yang nak merogol tu pula kita kata nak dengan niat nak bunuh pula, maka ketika tu kalau dibunuhnya orang yang menyerang tu, maka matinya sia-sia, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah ya. Tapi ingat tu, kaul yang muktamadnya kena ikut tertib walaupun dalam bab zina. Jadi kita yang melihat orang yang kena serang tadi yang nak kena rogol tu pun, kalau boleh perogol tu jangan kita bunuh dia ya, jangan kita bunuh dia lagi. Sebab apa? Tertib dulu. Kalau boleh kita pukul dia, pukul dengan kayu yang kecil, sakitkan dia. Atau kalau boleh kita tangkap dulu. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tu ya. Tu sebab kalau masuk kes dalam mahkamah, kalau masuk kes dalam mahkamah, hakim akan tanya tu banyak kan. Dia akan tanya kita tu dah berlaku kes yang berlaku di Terengganu dulu, saya lupa dah ya. Dia pukul pencuri tu, mati pencuri tu. Orang yang nak mencuri tu dia kata nak serang dia, tapi kes tu akhirnya orang yang memukul tu dijatuhkan hukum, saya lupa nama dia. Sebab apa? Sebab dia tadi tu dia serang balik. Sedangkan dia boleh lari. Dia boleh takutkan dulu, dia boleh panggil polis, tapi dia serang juga. Di situlah kalau kita masuk ke mahkamah, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, maka hakim akan tanya kita. Maka di situ tuan-tuan ada harapannya kita boleh dikenakan tindakan undang-undang. Ini kita kena tahu, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang rahmati itu dalam babnya itu orang serang kita kan. Ni belum tuan-tuan nak sambung lagi ni, cadang kita nak sambung tadi. Jadi masa pun dah, kita rasa dah cukup dah masa tu. InsyaAllah nanti kalau kita akan sambung pula tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, macam mana dengan binatang. Kita naik kereta kan, kita naik kereta tiba-tiba terlanggar lembu, terlanggar kambing, ataupun kita parking kereta tiba-tiba ada kambing naik atas kereta kita, ada lembu berak tengah jalan, kita terpijak tarik lembu, jatuh tersembam, patah gigi. Boleh tak kita nak minta ganti rugi dengan tuan lembu tadi tu? Atau tuan-tuan yang rahmati oleh Allah kan, kita bawa kereta tiba-tiba kita keluar, kita bawa kereta, kita bawa kayu dalam kereta. Bawa kayu ke, bawa PVC ke, keluar tingkap. Tiba-tiba kayu kita tu terkena dekat orang naik motor, jatuh dia. Macam mana dia? Dia boleh cas kita tak? Kalau masuk mahkamah, kalah tak kita? Dia boleh denda kita ke tak? Ni tuan-tuan dan rahmat Allah, insya-Allah kita akan sambung ya. Bulan akan datang lah tuan-tuan, kita akan sambung ya. Banyak lagi tu, itu baru bab yang kedua, yang itu ada dua lagi tu bicara. Ya, insya-Allah tuan-tuan yang rahmati Allah, cukuplah sekadar tu perkongsian kita pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bermanfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.